أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tak ada. Okey tak? Okey. Mati. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Semoga kita dikekalkan di dalam nikmat ini dan kita mati dalam keadaan kita mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Rasulullah dan kita mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari yang pertama kita bekerja selepas daripada kita cuti bersempena dengan sambutan Maulid Rasul yang mana disambut saban tahun oleh umat Islam di seluruh dunia bagi memperingati kelahiran junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sana ada perbezaan pandangan di kalangan ulama bila tarikh yang tepatnya tarikh kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ia bukanlah menjadi suatu penghalang untuk kita menyambut kelahiran Rasulullah pada tarikh 12 Rabiul Awal. Dan ada juga setengah pihak yang menolak langsung, bahkan membid'ahkan upacara-upacara ataupun sembarang program yang diadakan untuk mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ianya dilakukan tidak lain dan tidak bukan untuk mengajak umat ini ingat kembali kepada Rasulullah, untuk kita kenang kembali perjuangan Rasulullah, untuk kita suburkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita dengan Rasulullah tidak pernah jumpa. Kalau jumpa pun dikurniakan oleh Allah berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi. Tapi itu bukan semua orang dapat merasainya. Sedangkan orang yang hidup dengan kita pun tak payah ambil jauh, kawan kita, ahli keluarga, mungkin di kalangan orang tua kita sendiri yang dulu hidup bersama dengan kita, tapi mereka dijemput lebih awal untuk bertemu dengan Rabbul Jalil, dipertemukan dengan kematian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin hari kita akan lupakan mereka. Mungkin hari yang pertama, kedua dan ketiga kita bersedih. Hari yang keempat, tetapi perasaan itu makin hilang. Dia ditelan dengan kesibukan kita meneruskan kehidupan kita, mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang pernah hidup dengan kita, orang yang pernah kita lihat di depan mata kita, bertutur direct dengan mereka, pun kita boleh lupa. Ini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah lebih daripada 1400 tahun meninggalkan umat ini. Jadi kalau tidak dibuat amalan-amalan ataupun majlis yang memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan umat ini mau ingat kepada Rasulullah? Tidak semua orang seperti kita. Ada orang yang disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dunia, sehingga bila mana dia terlalu sibuk dengan dunia, dia terus lupa langsung kepada Rasulullah. Dia lupa kepada Rasulullah. Pergi-pergi dia hari Isnin masuk-masuk dekat pejabat, dia kata,
Hari ini bukan hari jadi aku. Apa salah semua orang pakak-pakak tak datang pejabat ni? Nak kenalkan aku ke apa? Dia pun mesej dekat WhatsApp group. Dia tanya, kenapa tak ada orang datang pejabat ni? Orang pun jawab dekat dalam WhatsApp group, hari ini cuti lah bro, cuti Maulidul Rasul. Dia pun termenung, ya Allah, cuti Maulidul Rasul aku tak tahu. Terlalu sibuk dengan dunia. Cuti Maulidul Rasul. Bila dia ingat cuti Maulidul Rasul, baru dia tersedar di dalam kehidupannya, ya Allah, rupanya di dalam kehidupanku ini ada seorang insan yang tidak pernah aku ingat. Yang tidak pernah aku ingat. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Terlalu sibuk dengan dunia. Sebab itu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sebab ulama menganjurkan untuk kita mengingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya supaya kita tidak lupa kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah sesekali tidak pernah lupa kepada kita. Bahkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu hebat dan begitu agung kepada umatnya. Tidak mungkin ada tolak banding. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat, sehingga dikhabarkan kepada kita di saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masih lagi menyebut ummati, ummati, ummati. Umat aku, umat aku, umat. Dan kita yang berada di akhir zaman ini, yang beriman kepada Rasulullah, yang mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikhabarkan dengan 3 kali keberuntungan oleh Rasulullah. Rasulullah sebut kepada sahabat-sahabat, tuba liman yarani wa yu'minu bi, wa tuba liman lam yarani wa yu'minu bi. Nabi sebut, beruntunglah bagi siapa yang melihatku, dapat tengok aku, kemudian dia beriman kepadaku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung, wa tuba 3 kali Nabi sebut, beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah liman lam yarani wa yu'minu bi, untuk orang-orang yang mana dia tidak lihat aku, tetapi bila sampai kabaran kepada mereka tentang Islam, mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada aku. Sidang jemaah ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu Rasulullah di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, kita perlu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang seingat saya pernah sebutkan di dalam surah yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasul." Allah sebut, katakanlah wahai Muhammad, in kana aba'ukum, sekiranya bapak-bapak kamu, orang tua kamu, wa abna'ukum, dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum, dan saudara mara kamu, wa azwajukum, dan istri-istri pasangan hidup kamu, wa ashiratukum, dan ahli keluarga kamu, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kamu usahakan, wa tijaratan takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu bimbang akan berlaku kerugian, wa masakin tardawnaha, dan rumah kediaman yang kamu rasa selesa, nyaman, nikmat duduk di dalamnya. Allah sebutkan 8 perkara. Orang tua, anak-anak, pasangan hidup, kaum keluarga, harta benda, perniagaan, rumah kediaman. Allah sebut 8 perkara. Allah kata 8 perkara ni
ahabba ilaikum. Kalau 8 perkara ini di hati kamu, lebih kamu sayang, lebih kamu cinta, minallahi wa rasul, lebih daripada cintanya kamu kepada Allah dan Rasulnya. Allah letak gabung nama Allah dan Rasulnya. Allah letak sekali. Nak bagi tahunya kepada kita besarnya peranan Rasulullah di dalam kehidupan kita. Kerana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang saya sebut ke awal tadi, begitu agung dan tidak mungkin ada tolak banding. Bahkan di alam-alam berikutnya pun kita perlu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk di alam kubur, kita perlu kepada Rasulullah. Soalan yang kedua yang telah pun bocor diketahui oleh seluruh dunia mengenai pemeriksaan yang kita pasti akan jalani di alam barzakh. Soalan yang kedua ditanya, wa ma nabiyuka, dan siapakah nabi? Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia orang yang gagal cinta nabi, orang yang kita nak buat program selawat pada nabi pun dia tak suka. Kita nak buat program mengingati kelahiran Rasulullah supaya timbulkan rasa cinta kepada Rasulullah pun dia tak suka. Bagaimana agaknya yang kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita nak jawab pada malaikat? Bila mana ditanya kepada kita apa yang siapakah nabi kamu? Sedangkan di dunia ini kita tidak cinta kepada Rasulullah. Kita tidak membantu usaha-usaha dalam menyemarakkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di alam yang seterusnya, bila mana selesai berakhir penantian kita di alam barzakh yang tidak tahu berapa lamanya, kita dibangkitkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar pada ketika itu manusia semua dalam keadaan nafsi-nafsi. Kau, aku. Tidak ada memperdulikan di antara satu sama lain. Datanglah kepada siapapun yang kita mau datang. Tidak ada yang boleh membantu kita melainkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak datang kepada ayah kita, ayah kita dah tak kenal dah dengan kita. Nak datang pada ibu kita tak kenal dah dengan kita. Nak datang pada anak isteri kita tak kenal. Pada hari itu Allah sebut, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani. Semua orang tak nak kenal dengan kita. Semua orang tak nak peduli, tak nak bantu dengan kita. Sebagaimana akrab pun kehidupan kita dengan orang tersebut di akhirat, no way. Tidak ada jalan untuk dia fikir macam mana keadaan kita. Pada saat dan ketika itu sedang jemaah yang dirahmati Allah, manusia datang pergi jumpa dengan Nabi Adam, minta syafaat daripada Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku tak boleh bagi syafaat. Minta pada Nabi Adam supaya doa pada Allah supaya percepatkan urusan di padang mahsyar. Masuk neraka pun masuk neraka lah. Tak tahan dah duduk di padang mahsyar. Sedangkan mereka tak tahu dahsyatnya keadaan di dalam neraka itu lebih dahsyat daripada penyiksaan yang ada di padang mahsyar. Nabi Adam kata tak boleh. Aku tak boleh minta, aku malu nak minta dengan Allah. Sebab dulu di dalam syurga aku mengingkari perintah Allah. Aku diperintahkan supaya menjauhi pohon tersebut. Aku dekati juga, aku langgar perintah Allah, sehingga aku dikeluarkan daripada syurga. Manusia datang pergi jumpa Nabi Nuh, minta syafaat daripada Nabi Nuh, minta Nabi Nuh doa pada Allah supaya percepatkan penghisaban. Pada ketika itu Nabi Nuh kata tak boleh. Sebab aku pun ada kesalahan, anak isteri aku sendiri tidak beriman kepada Allah. Pergi pada Nabi Ibrahim pun tidak mau. Kerana ayahnya sendiri tidak beriman kepada Allah. Pergi kepada Nabi Musa tak mau. Sebab Nabi Musa pernah menumbuk seorang Kipti sehingga mati. Pergi kepada Nabi Isa tak mau. Kerana daripada golongan kaumnya sendiri menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Nabi Musa itu sebagai Tuhan. Pergi kepada siapa manusia pada ketika itu? Yang terakhirnya pada manusia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya Rasulullah yang boleh memberikan syafaat pada ketika itu.
Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sehingga dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan bila mana bangkit saja di padang mahsyar, Rasulullah akan tanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ma hadzal yaum ya Jibril?" Wahai Jibril, hari apakah ini wahai Jibril? Maka dijawab oleh Jibril, "Ya Rasulullah, hadza yaumuddin." Wahai Rasulullah, ini adalah hari agama. Ini adalah hari agama. Ini adalah hari kiamat. Ini adalah hari pembalasan. Maka yang ditanya oleh Rasulullah selepas itu, tanya pada Jibril, "Ya Jibril, aina ummati ya Jibril?" Wahai Jibril, di mana umat aku? Nabi tak tanya, "Ya Jibril, aina Fatimah ya Jibril?" Tidak tanya. Ataupun Nabi tidak tanya, "Ya Jibril, aina Aisyah ya Jibril?" Di mana Aisyah? Tidak. Tetapi yang dicari oleh Rasulullah adalah kita umat. Selepas itu, selepas selesai penghisaban Rasulullah pergi pula di titian sirat. Lepas titian sirat, Rasulullah tak terus masuk syurga. Rasulullah tunggu di titian sirat. Lihat satu umatnya melintas di atas titian sirat. Nabi sebut, bila mana umat aku melintas, aku doa kepada Allah, "Ya Rabb, salim salim ya Rabb." Nabi minta pada Allah, "Wahai Tuhanku, selamatkan umatku, selamatkan umatku." Bila mana salah seorang daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas di atas titian sirat tersebut, tergelincir jatuh dan berpaut pada titian sirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Wahai umatku, tidak adakah lagi satu benda yang kamu boleh tunjukkan kepada Allah supaya kamu boleh dipermudahkan urusan kamu? Tidak bolehkah tunjuk satu saja lagi kebaikan supaya dipermudahkan urusan kamu untuk melintasi titian sirat?" Maka hamba Allah ini menjawab, "Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Wahai Rasulullah, maafkan aku wahai Rasulullah. Kerana di dunia dulu aku tidak ikut apa yang kamu anjurkan, apa yang kamu perintahkan aku tidak lakukan. Bahkan apa yang kamu tegah, apa yang kamu larang, itulah yang akan aku lakukan." Maka hamba Allah ini terjatuh masuk ke dalam gaung api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya yang jatuh di dalam gaung api neraka. Sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Cuma persoalannya pada hari ini yang perlu kita timbulkan di dalam diri kita, sejauh mana kita cinta kepada Rasulullah? Sejauh mana kita cinta kepada Rasulullah? Kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, orang yang telah diberikan gelaran radhiyallahu anhum mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat betapa hebatnya cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betapa juga hebatnya cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang paling masyhur yang sering kita dengar bagaimana kisah seorang sahabat Rasulullah yang juga merupakan muazzin yang pertama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Sayyidina Bilal bila mana selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak dapat menahan sebab rindu dan cintanya kepada Rasulullah. Lantas Sayyidina Bilal membuat keputusan untuk berhijrah meninggalkan kota Madinah. Selang beberapa ketika di zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar tanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabat, lama dan kita tak dengar kabar daripada Bilal. Kamu tahu tak, ada dengar tak bagaimana perkabaran Bilal sekarang?" Sahabat-sahabat bagi tahu, "Ya Amirul Mukminin, Sayyidina Bilal ada di bumi Syria. Sekiranya Amirul Mukminin mau, kami boleh bawa Sayyidina Bilal datang kepada Amirul Mukminin, datang kemari." Maka Sayyidina Bilal pun dibawa datang ke Madinah untuk bertemu dengan Sayyidina Umar. Pada ketika itu Sayyidina Bilal datang. Bilal radhiyallahu anhu sampai di kota Madinah pada waktu zuhur. Maka pada ketika itu disuruh oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar, dia kata, "Wahai Bilal, sekarang dah masuk waktu zuhur.
azanlah. Kami dah lama tak dengar kau azan. Maka Bilal radhiyallahu anhu beritahu, wahai Amirul Mukminin, aku tak mau azan wahai Amirul Mukminin. Sebab aku bukan Bilal di zaman kamu. Aku adalah Bilal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bukan Bilal di zaman kamu. Aku bukan Bilal di zaman kamu. Lantas pada ketika itu datang dua cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Husain. Datang peluk Sayyidina Bilal, pujuk Sayyidina Bilal, wahai pakcik, tolonglah azan. Kami dah lama tak dengar pakcik azan, tolonglah azan. Sayyidina Bilal bagi tahu, sekiranya kamu berdua ini bukanlah cucunda yang disayang, yang sangat-sangat dicinta oleh Rasulullah, nescaya aku tidak akan azan. Maka pada ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, Bilal pun naik di atas menara. Bilal melaungkan azan. Bila mula saja Bilal melaungkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seluruh kota Madinah terdiam. Seluruh kota Madinah terdiam. Bila mana disebut asyhadu an la ilaha illallah, banjir kota Madinah dengan tangisan orang-orang yang beriman. Kerana mereka melihat, mereka mengingati semula saat peristiwa mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana disambung oleh Sayyidina Bilal, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak sempat habis Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tersembam menangis terasa-asa. Sayyidina Umar berlalu ke atas mendapatkan Sayyidina Bilal, tanya pada Bilal, wahai Bilal, kenapa kamu menangis wahai Bilal? Kenapa kamu menangis? Maka Bilal radhiyallahu anhu jawab, aku tidak dapat meneruskan lagi wahai Amirul Mukminin. Bila aku sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku melihat seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan menuju ke masjid untuk solat berjemaah bersama dengan kita. Menangis Sayyidina Bilal. Saking terlalu cinta dan rindunya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana juga kita lihat bagaimana di saat-saat hampir kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan sakit tenat, dan sahabat-sahabat pun yang datang, orang yang datang ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua tidak mau balik dah. Bila mana mereka datang, mereka lihat keadaan Rasulullah, mereka terus duduk di Masjid Nabawi. Jadi sahabat-sahabat pun buat mesyuarat, macam mana ni? Orang semakin hari semakin ramai dan semakin ramai, kita kena buat sesuatu. Maka diputuskan dia mesyuarat pada ketika itu supaya jumpa dengan Rasulullah, minta Rasulullah keluar. Minta Rasulullah keluar. Jumpa dengan semua sahabat-sahabat. Ceritakan bagaimana keadaan Rasulullah pada ketika itu. Maka dua orang sahabat dihantar sebagai wakil, yaitu Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, datang untuk bertemu dengan Rasulullah. Bila mana hasrat tersebut diceritakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sekarang ni semua orang bila datang semua tak balik dah. Masjid semakin hari semakin penuh dan semakin penuh. Jadi Rasulullah kami minta kalau boleh sekarang ini wahai Rasulullah, keluarlah sekejap dan ceritakanlah bagaimana keadaan tuan, supaya kami dapat tahu macam mana kondisi tuan yang sebenar. Maka Rasulullah tanya kepada Sayyidina Umar dan Abu Bakar, kamu tak tengok ke aku dalam keadaan sakit ni? Dipendekkan cerita, mereka pujuk juga dan Rasulullah bersetuju. Rasulullah keluar dengan dipapa oleh dua orang sahabat. Yang bernama Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Dipapa keluar dan Rasulullah memberikan pidato di hadapan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wahai sahabat-sahabat, mungkin ini adalah pertemuan yang terakhir di antara aku dengan kalian. Maka sekiranya ada di antara kalian yang aku berhutang kepadanya, aku minta tolong
supaya hutang tersebut dituntut sekarang, jangan tuntut di akhirat. Jangan tuntut di akhirat, tuntut sekarang. Bila dengar demikian, semua sahabat-sahabat menangis. Sebab orang kata memang betul dan pasti ini adalah pertemuan terakhir dengan Rasulullah. Tak lama lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pergi meninggalkan mereka buat selama-lamanya. Maka sahabat-sahabat menangis. Dalam tangisan tersebut bangkit seorang sahabat, mengangkat tangannya yang bernama Ukasyah. Ukasyah angkat tangan, wahai Rasulullah, saya ada satu perkara nak tuntut dengan kamu. Rasulullah tanya, apa dia Ukasyah yang kamu nak tuntut? Dia kata, pernah satu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki kenderaan dan Rasulullah membawa cemeti pada ketika itu. Bila mana Rasulullah nak libas cemeti itu terkena pada saya. Jadi hari ini dia kata saya nak tuntut balas kepada Rasulullah. Rasulullah kata, wahai Ukasyah, adakah kamu terasa pada ketika itu? Ukasyah beritahu, ya saya terasa. Dan saya nak tuntut kepada Rasulullah. Sahabat-sahabat yang lain menangis. Bangkit Sayyidina Umar tanya pada Ukasyah, Ukasyah, kamu tidak lihatkah bagaimana keadaan Rasulullah? Rasulullah sekarang sedang sakit. Sampai hati kamu nak tuntut kepada Rasulullah. Rasulullah menandakan pada sahabat, ya biar dia tuntut. Maka Ukasyah menyambung perbualannya, perbicaraan. Ukasyah beritahu, hai Rasulullah, pada ketika itu, waktu mana saya terkena cemeti tersebut, pada ketika itu saya tidak mempunyai pakaian. Saya tak pakai baju, wahai Rasulullah. Jadi saya nak cemeti tuan dalam keadaan tuan juga tidak berbaju. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka baju baginda. Selesai saya buka baju baginda, Rasulullah depak tangan dan Ukasyah memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tangisan yang berdari, Ukasyah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tahu ini adalah pertemuan yang terakhir di antara aku dengan kamu. Dan selepas ini tidak ada jaminan lagi untuk kami bertemu denganmu. Selepas ini Tuhan pasti akan berada di dalam syurga. Sebab itulah saya mengambil peluang ini untuk berpeluk dengan Tuhan, biar tubuh kulit Tuhan bersentuh dengan kulit saya. Supaya kalau saya ditakdirkan menjadi penghuni neraka, biar bekas sentuhan kulit Tuhan ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biar bekas kulit Tuhan ini menjadi penghalang daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah betapa cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang semakin jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita juga diajar untuk menyuburkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diajar untuk menyuburkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Di antaranya dengan cara apa? Di antaranya dengan cara kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Untuk kitanya ini memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang sering kita dengar setiap kali solat Jumaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan mengucap salamlah kamu kepada. Ini perintah dan juga seruan Allah kepada kita untuk perbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan selawat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, barang siapa yang berselawat kepada aku dengan satu selawat, nescaya Allah akan berselawat kepada dia dengan 10 selawat. Dalam banyak-banyak perintah Allah, hanya perintah selawatlah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dan anjurkan kepada kita, dan juga merupakan perkara yang dilakukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk solat
kita diperintahkan untuk membayar zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Semuanya itu tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam perintah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Allah Subhanahu wa taala sendiri melakukan selawat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kita kena biasakan lidah kita untuk memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya di akhirat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit di akhirat dalam keadaan tercari-cari akan umatnya, apalah kiranya kita mula mendidik jiwa dan diri kita setiap kali kita bangkit daripada tidur, selepas kita mengucapkan alhamdulillah, melafazkan kesyukuran kepada Allah kerana kita masih lagi diberikan peluang untuk terus hidup, apalah kiranya kita menyambung terus dengan kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya dengan ungkapan Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kita juga diajar sebagai umat akhir zaman ini untuk menyemarakkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga diminta untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keberkatan di dalam kehidupan kita. Dan begitu banyak sekali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita contohi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tak boleh buat semua, jangan kita tinggalkan semua. Kalau kita tidak boleh buat semua, jangan kita tinggalkan semua. Moga-moga bila mana kita mencontohi sunnah Rasulullah, di akhirat nanti kita akan bangkit bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabit dengan sebuah hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud barang siapa yang mengikuti sesuatu kaum, maka dia akan bangkit dengan kaum tersebut di akhir. Moga-moga bila mana kita ikut mencontohi sunnah Rasulullah, di akhir nanti kita juga akan bangkit bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sebagai wasilah untuk mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah, ikuti jejak langkah Rasulullah, yuhibbukumullah, nescaya Allah akan mencintai kamu. Bukan sekadar dapat cinta kasih sayang daripada Allah, bahkan dapat lagi bonus, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa. Dan yang ketiganya, sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai cara untuk kita menyemarakkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bersama-sama berganding bahu, bersatu tenaga meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Kerana tidak akan ada lagi nabi dan rasul yang akan diutus selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun bagaimana teruknya keadaan umat ini, tidak akan ada lagi nabi dan rasul yang akan diutus oleh Allah. Tetapi tugas kenabian tidak berhenti dengan kewafatan Rasulullah. Tugas kenabian telah diamanahkan kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhir ayat. Kamu wahai umat Muhammad adalah umat yang terbaik, ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan bagi faedah umat manusia, dengan dua tugas. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, menyeru manusia, mengajak manusia kepada kebaikan.
wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemuliaan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga diperintahkan untuk menyambung tugas Rasulullah untuk mengembangkan dakwah, mengembangkan Islam, mengikut kemampuan kita masing-masing. Mengikut kemampuan kita masing-masing. Justru itu sudah jemaah yang dirahmati Allah, kita kena teruskan menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia kepada kebaikan. Mudah-mudahan dengan usaha kita, tidak kira kecil maupun besar, menjadi jawapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita penyambung risalah perjuangan Rasulullah, dan di akhirat nanti kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sedang jemaah, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai perkongsian sebelum menutup tirai pertemuan kita pada hari ini, saya nak berkongsi sedikit perkembangan gerak kerja dakwah yang kita laksanakan di bumi Sabah. Di antaranya, sebab slide pun tak seberapa elok, di antara yang telah kita laksanakan, alhamdulillah, bulan Ramadan yang lepas seperti tahun yang lepas juga, kita telah menghantar seramai 60 orang imam dan dai di pedalaman Sabah. Kita hantar 60 orang imam dan dai di pedalaman Sabah, dan ditambah lagi dengan 20 orang sukarelawan. Sukarelawan ini terdiri daripada tenaga muslimat untuk berkhidmat sebagai pendakwah di pedalaman Sabah. Dan alhamdulillah, di antara natijahnya sama juga seperti tahun-tahun yang lepas. Masjid surau yang usang dapat dihidupkan, orang kampung kembali mengimarahkan surau. Bahkan ada juga di antara mereka yang kembali semula kepada Islam bila mana kita masuk ke tempat mereka. Alhamdulillah, ya, mereka kembali semula kepada Islam. Dan begitu juga dalam bulan Zulhijjah yang lepas. Bulan Zulhijjah kita telah buat program korban di 25 tempat di pedalaman Sabah, dan di bawah saya sendiri saya handle lebih kurang 5 buah tempat di Sabah. Dan semua tempat-tempat yang kita pergi itu adalah tempat yang langsung tidak pernah diadakan program korban sebelum daripada ini. Ada yang satu kampung yang saya pergi itu, sedang jemaah yang dirahmati Allah, nama dia Kampung Manggis. Kampung Manggis ini terletak di dalam daerah Pitas, dan daerah Pitas adalah daerah yang termiskin sekali di dalam Malaysia. Daerah Pitas daerah yang termiskin sekali di dalam Malaysia. Saya pergi dengan seorang sahabat saya, orang Sabah, tetapi bukan asal daripada daerah Pitas, orang Sabah yang berasal daripada daerah Tawau. Saya bawa dia sekali. Dalam perjalanan tuan-tuan nak pergi ke tempat program korban tu, dia tengok rumah di sekitar, di seiring jalan, di sepanjang jalan, orang Sabah yang saya bawa itu terkejut. Dia kata, "Ya Allahu Akbar, aku tak sangka," bilangnya, "di Sabah ada rumah yang dalam keadaan begini lagi." Ada tuan-tuan, ada rumah yang kita pergi di daerah Pitas tu, rumahnya saya rasa besarnya hanya 10 kali 10. Bukan 10 kali 10 meter, 10 kali 10 kaki persegi. Tuan-tuan cuba bayang macam mana besar 10 kali 10. Di dalam rumah itu ditempati oleh 5 buah keluarga. 5 buah keluarga duduk dalam rumah itu. Dia jemput kita, naik ustaz, sila ustaz, naik. Kita nak naik pun kita tengok atas dulu, kita kata tak apa ke ni. Saya naik bukan bimbang runtuh, saya dimintakan dia rugi. Saya bimbang runtuh kita mati. Dia kata, "Naik ustaz, boleh. Allahu Akbar. Duduk 5 buah keluarga. Kita sembang dengan dia macam mana boleh duduk begini. Dia kata, "Ustaz, ini sajalah yang kami mampu." Sebab dia kata ini rumah bapak saya. Kami adik-beradik pun semua sudah kahwin. Bila dah kahwin, ada anak-anak nak keluar daripada rumah ni, kami tidak ada pekerjaan. Ada bekerja pun sekadar berkebun kecil-kecil. Mau sewa rumah, mau cari rumah tapak lain, tidak ada ustaz. Jadi semua tumpang rumah mak ayah. Anak-anak dia kata bukan sekadar tidur di ruang tamu, bukan sekadar tidur di kaki lima, ada yang tidur di bawah kolong pun ada ustaz.
Kita pergi ke sana, kita buat korban di sana. Di sebuah kampung yang namanya Kampung Manggis. Kampung Manggis ni ada 70 buah keluarga. Separuh daripadanya merupakan keluarga mu'alaf. Dan alhamdulillah kita buat korban di sana. Kita korbankan seekor sapi dan buat akikah seekor kambing. Bila mana lepas sembelih lembu, saya pergi sembelih kambing pula. Bila patah balik, tengok kaki lembu dah hilang. Saya kata, mana kaki lembu? Dia kata, tu sudah tergantung dalam keadaan masih berkulit lagi. Saya kata, ini style apa? Biasanya kita akan lapah dulu, baru kita akan asingkan. Ini kenapa asing dulu baru lapah? Dia kata, inilah cara kami Ustaz nak melapah. Saya kata, kan baru pertama kali buat korban. Sebelum ni kamu lapah apa? Oh, sebelum ni kami lapah babi Ustaz, sebelum kami masuk Islam. Jadi ini style atau skill melapah babi. Allahu Akbar. Kita pergi ke sana. Dan tuan rumah itu sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan rumah tersebut yang kita buat tu, tuan rumahnya baru memeluk Islam setahun memeluk Islam. Bila di penghujung program tu, sebelum kami bertolak balik, dia bisik dekat saya. Dia kata, Ustaz, di antara harapan saya adalah supaya kampung ini ada surau. Dan dia tunjuk pada saya, dia ada tanah dia agak besar. Dia tunjuk pada saya, Ustaz, di sana itu saya punya tanah. Yang itu Ustaz ambil, maknanya diserahkan pada saya untuk saya carikan orang yang nak wakaf untuk binakan surau. Orang yang nak wakaf untuk bina surau. Saya bagi tahu dengan dia, saya bukan tak nak binakan surau, bukan tak nak carikan penyumbang. Yang itu insya-Allah saya boleh ikhtiarkan. Cuma yang menjadi kebimbangan saya adalah selepas ni bila siap surau, tak ada orang yang nak datang mengajar. Tuan-tuan pun tak tahu macam mana nak guna surau, nak buat solat berjemaah dan sebagainya. Nanti akhirnya surau akan jadi usang semula. Jadi saya kata sebaiknya cadangan saya, tuan-tuan, pakak-pakak pergi dulu masjid surau yang terhampir, belajar dulu di sana. Dia kata, Ustaz, kau tak payah risau. Saya kata, kenapa pula? Saya ada anak 2 orang. 2 orang anak saya ni, walaupun sekadar menghafal juzuk 30, bukan hafal 30 juzuk, hafal juzuk 30 dan menguasai fardu ain, mereka sudah boleh ajar kami Ustaz. Anak-anak saya ni pun dia kata dah buat kelas Al-Quran dan fardu ain di kampung ni, cuma disebabkan rumahnya tu kecil, terhad, tidak ada ruang untuk mereka belajar. Jadi sebab tu dia kata, kalau boleh tolong Ustaz bikinkan kami surau. Dia minta buatkan surau, tuan-tuan. Dia minta kita buatkan surau untuk dia. Saya pada ketika itu memang tak boleh tolak. Memang tak boleh tolak. Sebab bila saya tengok dalam keadaan dia seorang mu'allaf yang baru setahun memeluk Islam. Baru setahun memeluk Islam. Tetapi kesungguhannya untuk di surau dia ada, di kampung dia itu ada rumah Allah, sekurang-kurangnya surau, dan hidup dengan majlis taklim, hidup dengan majlis-majlis agama begitu tinggi, saya jadi malu untuk menolak. Sebab itu alhamdulillah sekarang ini ada sebuah surau di Bandar Baru Bangi, namanya Surau Al-Kautsar. Saya dah pergi buat 2 bulan lepas. Saya buat tazkirah di sana. Surau Al-Kautsar dah ambil. Surau kampung tersebut menjadi kampung angkat dan mereka dah mula buat kutipan sumbangan untuk pembinaan surau tersebut. Jadi tuan-tuan nanti kalau ada yang nak berwakaf untuk pembinaan surau di sana, boleh jumpa dengan saya. Boleh wakaf satu kaki persegi RM50. Satu lot RM50. Dan begitu juga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya datang ke tempat tuan-tuan ini sampai flight pagi tadi, selepas semalam baru juga sampai dan selesai misi berkhatan di pedalaman Sabah. Antara tempat yang kita buat adalah di Pulau Banggi. Sebenarnya kita nak buat 2 tempat, satu di Pulau Banggi dan satu di Pitas. Tapi di Pitas tu terpaksa kita batalkan sebab ada masalah teknikal. Bila mana kita pergi di Pitas, di Pulau Banggi tu sedang dimayang rahmati Allah, ada di antara ibu bapa kepada kanak-kanak yang kita khatamkan tu menangis. Kita kata, kenapa mati menangis?
Dia kata, Ustaz, kau tahu tak, kalau aku membawa anakku ini sendiri pergi khatan di luar sana, Ustaz, satu orang anak RM300. Sedangkan dia kata, Ustaz, RM300 itu pada kami ada seperti RM3.000, Ustaz. Jadi dia beritahu dekat saya, sebelum ini abang kepada budak yang kita khatan tersebut berkhatan pada umur 25 tahun. Saya kata, kenapa 25 tahun baru berkhatan? Sebab dia kata, saya tidak ada duit. Jadi tunggu sampai dia besar, dia sudah besar, ada kerja, ada duit sendiri, saya suruh dia pergi berkhatan. Saya suruh dia sendiri pergi berkhatan. Jadi dia kata, ini ustaz datang pula, ustaz daripada jauh datang sendiri, bawa tim di sini, buat berkhatan, sudah buat berkhatan di tempat kami, percuma lagi. Tempat dia ada juga khatan.